Auzubillahi samina alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kehidupan, tentang kelapangan, tentang kesihatan, tentang apa jua yang berkait dengan kehidupan kita. Marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menantikan daripada kita dua keadaan. Yang pertama, syukur seorang hamba. Yang kedua, taubat seorang hamba. Taubat yang bermaksud kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur adalah redha kepada ketentuan. Sebab itulah kita disuruh berdoa raditu billah. Kalau ramai radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami redha Allah Tuhan kami. Redha dan bermaksud bersyukur apa jua keadaan yang telah diberikan oleh Allah. Kami redha Islam itu cara hidup kami, bermaksud kita kena ikut patuh syariat, undang-undang yang berkait dengan agama. Kami redha Muhammad itu pesuruh yang diutuskan oleh Allah kepada kami untuk kami ikut. Itu bermaksud redha tu, redha suka. Bila kita suka pada Allah, kita redha pada Allah, Allah redha kepada kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sebab apa? Kematian kita mudah, sakit tetap sakit. Siapa yang tak sakit, semua sakit. Malaikat pun sakit, Nabi pun sakit, para rasul pun sakit, semua binatang pun sakit ke saat kematian. Cuma perbezaan dia antara keluar dalam keadaan seperti air keluar daripada bekas. Yang kedua, seperti tusukan ribuan mata pedang. Ataupun ulama kata seolah-olah kulit kita disiat daripada hujung ke hujung. Macam itulah roh kita akan keluar. Berdasarkan kepada keimanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit tetap sakit. Muslimin yang dirahmati Allah, redha kita dalam keadaan hak Allah semua kita tunai. Jangan duk baca hak kita saja. Cuma setiap kali Allah Ta'ala duga, Allah nak tengok sejauh mana keimanan kita, tahap kesabaran kita yang nak diletakkan kita di syurga mana. Duga sikit dah meratus, jaga-jaga takut terkeluar.
Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita membicarakan tentang akidah, akidah tu pegangan. Tauhid itu adalah arah hati kita mengatakan Allah tu satu, jangan syirik. Akidah membicarakan jangan syirik, patuh. Tu akidah. Setelah orang beriman dia berakidah, maka dia akan buat apa yang Allah Taala suruh. Tapi ada yang salah faham. Ini masalah akidah. Dia kenal Allah, dia tak payah sembah Allah dah. Dia makrifat dah dengan Allah sebab dia capai hakikat. Pening kepala juga tuan-tuan orang macam ni. Muslimin yang dirahmati Allah. Kita membicarakan tentang puasa kita. Dalam masa 12 bulan, sebulan kita disuruh untuk menahan lapar dan dahaga. Bukan takat lapar dan dahaga, ditahankan segala perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Bukan batal puasa, pahala puasa semua terbatal atas sebab pelakuan mata, pelakuan telinga, pelakuan hati dan sebagainya. Sia-sia saja dia masuk Ramadan pun macam tu, keluar Ramadan pun duk macam tu lah. Maka di manakah tarbiyah Ramadan pada dirinya? Tak ada. 40 tahun dah puasa, 60 tahun dah puasa, 90 tahun pun ada dah yang puasa. Sudahkah puasa dia telah mengajar ia menjadi orang yang betul-betul bertakwa, iman pada Allah Subhanahu wa taala? Tepuk dada, tanyalah iman diri kita sendiri. Itu pentingnya puasa untuk menundukkan hawa nafsu kita supaya jangan ikut kehendak nafsu, tapi ikutlah kehendak Allah, sebab pulang kita pada Allah. Sakit adalah satu tarbiyah, susah adalah satu tarbiyah. Apa dia tarbiyah? Didikan Allah. Maka ulama dulu yang faham betul-betul, dia sendiri mencari susah. Dia tak mau senang, sebab senang ni lalai. Dia suka mencari susah. Tu sebab ada perkataan zuhud dan qanaah. Kalau senang sangat, kata Imam Sya'rawi, anak kita senang dengan gadget, anak kita senang dengan dunia, dia akan susah dengan akhirat. Terlalu mudah sangat. Tak pasang aircon hampa tak boleh tidur, pasang aircon hampa tidur sampai subuh pun tak bangkit. Tak bubuh TV, dia pergi tengok rumah orang, bubuh TV 24 jam hampa buka. Dia jadi susah. Maka peraturan dia ada pada kita. Kita lah yang mendidik dia dalam menilai antara baik dan buruk. Hari ni keluar satu cerita di India. Hari ni anak orang Islam perempuan kahwin dengan lelaki Sing. Jadi isu lah juga. Sebab kita nak ambil pengajaran dia ialah jangan salahkan orang lain, salah mak pak tu. Duk salahkan pejabat agama, duk salahkan agama, duk salahkan orang-orang hak yang berkait dengan agama. Kita ada ni orang hak agama ni, agamawan ni, cerita dah hukum hakam kahwin dengan orang bukan Islam ni macam mana. Dia nak menikah juga, tak duk disalahkan kita juga. Ada ni duk tengah panas, tak tahu lah tuan-tuan, tak tahu lah. Dia kerja nak salah ke orang mak pak ni. Anak derhaka, dia salahkan anak. Dia tak bayangkan diri dia dulu ajak anak ke tak jadi suara jadi anak soleh. Faham ke tak ni? Dia duk kira dia cari salah orang lah. Ini masalah dia. Bila kita jadi keras hati, kita duk kira orang yang salah, kita tak salah langsung. Jangan duk kira bila ada berlaku sesuatu kira orang semua salah. Cuba cek balik. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kalau berlaku, saya nak bagi tahu lah kat tuan-tuan, kalau berlaku sesuatu dalam rumah tangga kita, siapa perlu kita rujuk? Tengok balik dalam rukun nikah. Pertama, dia mesti ada pengantin lelaki, pengantin perempuan. Tak pernah menikah perempuan dengan perempuan. Pengantin lelaki sama pengantin lelaki, menikah apa macam tu, ni agama apa ni, tak pernah ada lagi kan. Tu yang kita kena tengok IC. Tengok saya lagi okey. Tu sebab IC tu menunjukkan identiti dia. Yang kedua apa dia? Wali.
Berapa ramai orang yang lari pada wali pergi menikah tempat lain. Saya sebut tuan-tuan di sini. Wali dia tu boleh berbincang bagi elok, tapi dia kerana cinta tu buta, sampai buta perut, lari pergi menikah tempat lain. Tinggal wali tu bapak kita tu lah. Ni cerita dia hak perempuan menikah dengan orang lain, lari pada wali. Wali macam mana? Yang wali pula kata duk salah korang. Didikkan kita. Dia panggil guardian. Orang yang menjaga tu tadi. Okey, pak perempuan elok tapi lari apa dia? Derhaka. Awak hang tak ada pak ke? Derhaka pak dia. Sekali kita buat kat pak kita, mak kita terguris hati, 10 kali Allah Ta'ala balas kat kita. Fikir masa depan, fikir kalau dah kata hak telajak dah apa, balik cari wali balik. Balik cari wali. Kedua, kalau jadi masalah rumah tangga tu, saya kata mai kita koreksi sat. Kalau jadi masalah rumah tangga, siapa yang perlu kita rujuk? Dah tahun ni pun tak boleh buat. Cerai jangan sama sekali lagi. Ni tak boleh buat, pergi cari waris. Waris tak boleh buat apa? Cari tu imam, hak yang akad kita, tu hak yang rukun 5 tadi tu. Qadi ke apa, cari rujuk. Tak ada juga, ada disebut tak saksi. Saksi kan? Pergi rujuk kat saksi juga. Dah pergi cari tu imam tak ada, siapa saksi nikah kita hari tu? Ingat senang kan jadi saksi nikah. Pergi cari tu imam tak ada, saksi kita hak 2 orang hari tu siapa dia? Ni suami saya buat macam ni. Ini isteri saya nusyus kat saya ni. Macam mana saya nak buat? Mana saksi? Ingat saksi tu boleh hak sampui ke? Minta maaf nak. Pasal kita bicarakan masalah-masalah rumah tangga hari ni yang celaru biru. Rujuk balik hak yang ni. Kalau wali, mak ayah pun dah meninggal, dia ada cara dia. Lepas tu cari hak yang juru akad tadi, hak yang ijab wal qabul tadi. Lepas tu saksi, cari saksi balik. Ingatkan lepas ke? Esok saksi ni akan ditanya di hadapan Allah. Pasal apa rumah tangga dia bercerai? Kalau kaji Imam Auza'i kata apa, Imam Ghazali kata apa, punca kerosakan remaja hari ni, punca daripada perkahwinan ibu bapa dia dulu. Pasal apa dapat anak teruk-teruk ni, anak lolak-lolak mau ni apa ni? Sebab kaji balik daripada hak 5 tu tadi. Mahar clear tak lagi mahar? Apa mahar yang kita sebut hari tu? Apa dia mahar? Mas kahwin. Clear dah lagi. Rupanya hak RM22 tu haram tak layak lagi. Ya, jaga. Rupanya wali tak ada pun, murung. Ada kes ni, saya pergi sampai Negeri Sembilan. Clearkan kes ni. Lalah terpaksa akad depan qadi. Hak tu imam tadi dia pemurung. Nasib baiklah si ibu ni mehbak kat saya, mehbak kat pengantin, hampa naknya anak makcik ni kami nakai sebelum kahwin. Dapat anak sulung ni perempuan ni. Maksudnya pak dia tu tak boleh jadi wali. Tu bukan pak dia, benih dia. Sebablah mak ni ada iman juga, nak jaga. Mailah jumpa. Kisahlah kita pun. Pergi jumpa qadi, sahabat saya cerita mai. Oh, dia tak boleh. Kena akad lain. Tapi kenduri buat dah. Akad lain pula. Kena ikhlas dalam bab hal sana. Pergi jumpa doktor, modok merapu, dapat ubat hak betul tak? Boleh penyakit lain. Makcik gatai tak? Tak gatai. Balik dok garu. Lepas tu ubat gatai tak dapat. Yang dapat apa? Ubat betul. Raja duk tidur. Nak hilang gatai tu. Muslimin yang dirahmati Allah, selesaikan masalah kita mengikut rukun nikah tu bagi clear, elok semua. Sebab bermulanya sebuah rumah tangga daripada perkahwinan. Anak rosak pasal apa? Jaga lek. Ni pasal apa? Ni pasal apa? Kalau kita kata rosaknya sebuah negara kerana salah mengundi, lebih kurang. Mula hatu je pun. Kita dah nampak kata kecil, dah pilih siapa dia? Muslimin yang dirahmati Allah. Kita diwar-warkan
Hak yang nak main masuk Minang orang kaya lah apalah orang rupa-rupanya tak kaya pun, tambah pi di belakang kayap. Ambil. Dah menikah dah. Macam pembohongan dalam mengundi jugalah. Gula-gula dan sebagainya. Selam betul-betul, faham betul-betul. Nak rosak tak apalah, hak tu rosak 5 tahun dah. Ni hak rosak selama-lamanya ni nak jadi keturunan kita ni. Qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Kita duk minta lah bagilah, rupa-rupanya ada masalah. Tu sebab dalam hak memilih pasangan ni apa dia? Keturunannya, hartanya, kecantikannya, agamanya. Nabi kata agamanya. Cek betul-betul. Bukan boleh pi macam pi pasang pukat, pasang tau. Dapat tu hak tu dia. Lah, tak boleh. Pi dulu merisik. Orang Melayu kita cantik dah dia buat. Pi merisik dulu, ada tak ada. Kut-kut ada yang orang dah pasang engage. Apa dia? Bertunang. Kadang-kadang tunang pun dia cantah tu. Jangan dia buat main. Tengok hak yang tu Honda Cup C70, hak main ni tengok main BMW. Cantah terus hak tu. Kut lah. Jangan dia buat main tuan-tuan. Okey. Orang kata apa, ada satu pantun tu, cincin di jari siapa yang punya. Hak awal tu saya lupa apa dia tu. Ada satu pantun kan. Tengok ada cincin di jari siapa yang punya. Rupanya ada hak. Cincin tu simbol tu tuan-tuan. Anak perempuan kita pakai tu ada simbol. Ada belah rotan ke mata batu ke apa ke, Allahu alam, saya tak tahu tu lah. Tapi kalau duk pakai ceretek nak tu anak Tok Bomo. Muslimin dirahmati Allah. So kita kena tahu macam mana nak pilih pasang, nak pilih. Kalau nak bagi elok sampai akhirat, supaya jangan kita dironta-ronta, ditarik untuk masuk neraka. Sembahyang okey, apa semua okey, semua rupa-rupanya dalam bab hal tanggungjawab, hal perkahwinan kita ada masalah. Tu bermula sebuah masyarakat kecil adalah bermula daripada rumah tangga. Lepas tu dia keluar. Ada orang juga kata, aku jaga anak aku, bini aku dah lah, orang lain biar pergi. Takkan anak hang tak keluar pada rumah, takkan bini hang tak keluar pada rumah. Tak boleh. Masalah sekeliling adalah masalah kita bersama. Baliklah pada style orang tua-tua kita dulu. Tak kira anak siapa, isap rokok tegur terus. Anak siapa dia ni, duk isap rokok siapa? Tu dulu kita tak berani. Law. Pak Melaka dia depan dia. Kepala orang merah. Tapi rokok apa? Budak dah jenam. Bukan anak aku. Tu. Muslimin yang dirahmati Allah. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Anak hang, anak aku. Bini hang lah kan. Anak aku. Muslimin yang dirahmati Allah. Proses tu kena ada dah balik. Kita ni masalah ujung akhir zaman. Dia akan jadi pelbagai masalah, terutama masalah akhlak lah. Masalah muda-mudi, masalah rumah tangga yang kita tak tahu kahwin 2-3 hari cerai berada. Allahu akbar. Wa na'udzubillah wa a'udzubillah. Baik, kita sambung balik dalam perbincangan kita bab majaa fi karahiyatu saum fi safar. Pasal apa ditegah orang yang bermusafir untuk berpuasa. Maqala musannif rahimahullahu taala anhu. Kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, diambil daripada kitab Mukhtasar Sahih Tirmizi. Moga-moga Allah mengampuni dosanya, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya. Amin ya rabbal alamin. Yantafa'u bihi ila darai. Ketahuilah kiranya yang saudaraku, ulama ni kata Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullahu taala, telah datang hadis yang menunjukkan atas tegah puasa Ramadan di dalam masa musafir. Ada hadis yang tegah. Tegah tadi tegah macam mana? Kena tahu juga. Maka hadisnya itu telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Siapa yang nak berjalan jauh pada 2 marhalah, Nabi tak bagi puasa. An Jabir Ibnu Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah amil fathi
Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Balik pada dua, ibu dan ayah, ibu dan anak, ibu pula, bapa dan anak dah. Redha Allah ke atas mereka. Bahwasanya Rasulullah SAW, okey, saya nak bincang sikit. Kalau dia sempat bersama Rasulullah tu baik. Kalau dia dengan pak dia pun ada zaman Rasulullah, dua-dua sahabat, baik. Better. Kalau dia, ayah dia pun sempat Rasulullah, tok wan dia pun sempat dengan Rasulullah, itu the best. Good, better, best. Okay, terima kasih. Maksudnya, semua satu keluarga ada pada zaman Rasulullah. Bukan senang nak duduk zaman Rasulullah. Yang boleh nampak Rasulullah SAW. Telah keluar ia daripada Madinah. Siapa? Nabi SAW. Dalam bulan Ramadan, pergi ke Mekah pada tahun menang perang Mekah, iaitu pada tahun yang ke-8 daripada hijrah, tahun ke-8. Tinggal 10 hari bulan Ramadan. Tanggal ni ke tinggal ni, berbetulan dengan awal Januari tahun 230 Masihi. Nampak dulu macam mana kita boleh tahu ahli falak daripada India ni? Saya dapat cerita lah macam mana boleh tahu, sebab ada ahli falak ni pun khilaf naknya. Macam mana lah ni pun tuan-tuan senang ya, tuan-tuan masuk Google, tuan-tuan tulis di situ Masihi dan Hijrah umur. Sat lagi tuan-tuan tekan yang tu dia naik, tuan-tuan tekan lahir bila, sat lagi dia bagi keputusan. Tuan-tuan lahir pukul hari apa, jatuh berapa hari bulan Masihi. Ada aplikasi dia tu, tak payah aplikasi, masuk Google pun boleh dah. Macam tu juga. Sebab apa? Tu tak payah falak dah lah ni. Dia kira habis dah. Cuma tak tahu malam ke siang. Tu ya sekarang. Hampa kalau dia sebut kata malam tu, ingatlah hantar bila aku lahir tu. Tahu hari dengan tarikh ya. Saya hari Jumaat. Jatuh bila? Rejab. Hari Jumaat. Pagi Jumaat, betul mak saya kata. Pagi Jumaat hang keluar. Hang keluar jadi tak tahu. Duduk hari jadi bila hang jadi. Duduk sambut hari jadi, hari milad, Aidil Milad, hari dilahirkan. Orang putih pun tahu birthday. Dia tak kata jadi. Jadi tu mula proses penemuan antara benih ibu dengan tu baru jadi. Tubuh belum tentu silat-silat jatuh putih. Hari jadi tak kena boleh kata hari jadi. Hari dilahirkan, selamat hari jadi. Ubahlah tuan-tuan. Abang kata hari lahir, orang putih kata birth. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey. Dan adalah di dalam tentera menang peperangan, perangnya sallallahu alaihi wasallam, iaitu Khalid Al-Walid yang masuk Islam ia pada tahun itu, serta Amr bin Aus dan Utsman bin Talhah ibnu Abdul Dar dan Az-Zubair dan Abu Ubaidah ibnu Jarrah fasama hatta balagha Qura'a al-Ghamimi wa sama an-nasa ma'ahu. Maka puasalah Nabi SAW daripada hari keluarnya daripada negeri Madinah hinggalah sampai ke tempat yang bernama Qura'ul Qamim, iaitu satu tanah lembah di hadapan tempat yang bernama Asfan, sekira-kira 8 mil, 8 batu jauhnya daripadanya. Dan puasa orang-orang serta Nabi SAW pada musafirnya ini. Apabila sampai musafir mereka itu ke tempat ini dipanggil asbabul wurud. Sebab cerita tu berlaku, hadis mesti ada sebab. Tu kena pergi mengaji dekat orang yang tahu cerita pasal apa hadis ni keluar. Jangan pergi baca hadis saja. Pergi baca hadis saja, semua kena ke hampa. Lepas tu hentam berhukum. Tak boleh, kena tahu sebab apa hukum ni keluar. Tu sebab kadang-kadang dia jadi harus, kadang-kadang dia jadi wajib, kadang-kadang sebab orang ni faham tarikh tasyrik tu, tarikh mula-mula keluar hukum. Baru baca hadis dah megah jadi mufti pula dah. Senang berhukum. Haram pasal Nabi kata haram. Nabi kata tegah tu tegah haram ke? Hari ni ramai jadi mufti. Hari ni ramai jadi majlis fatwa.
Lelah kita agak kena tegak. Tak, macam ni cerita dia, syarah balik bagi. Terpaksa perbetul balik. Dia ni bukannya haram, tegah ni tegah makruh. Sebab dia ni kena baca macam ni lah. Cerita dia macam mana asbabul wurud. Apa dia asbabul wurud? Sebab keluar tu hadis tu. Kalau nuzul pula, asbabun nuzul ni Quran. Sebab apa turun ayat Quran tu? Sebab berlaku masalah. Maka Nabi duduk tertunggu. Apa dia nak berhukum? Allah turunkan wahyu. Muslimin yang dirahmati Allah. Apakala sampai musafir mereka ke tempat ini sudah jatuh ke atas orang-orang, yakni tentera-tentera Nabi SAW. Jatuh apa? Oleh penat. Pakat penat habis dah. Dan lelah. Dah penat, lelah pula tu. Tak larat. Lepas tu apa penat dan lelah. Kerana amat kepanasan di tempat itu dan berlawan pula dengan puasa. Puasa pula itu penat pula tu. Ingat tuan-tuan, Ramadan ni maksudnya panas. Ramad ni maksudnya panas. Bila siapa puasa, musim sejuk pun dia akan rasa panas. Okay. Maka orang-orang pun datang kepada Nabi, tentera Nabi tadi, mengadu hal itu. Dah lah panas, penat, lelah pula tu. Faqila lahu inna an-nasa qad syaqqa alaihim as-siyam. Kalau sambung alaihimus siyam. Wa inna an-nasu yanzuruna fima fa'altah. Maka kata orang baginya sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat hak tentera tadi mai jumpa Nabi, kata apa kat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahawasanya orang-orang, yakni segala tentera yang bersama-sama dengan tuan hamba, dengan baginda, dengan ya kamu ya Rasulullah, itu sungguhnya telah kena penat. Penat pun kena penat. Dan lelah atas mereka itu oleh puasa di tempat yang bernama Qura'ul Ghamim. Ini dengan kerana amat panas yang menimpa ke atas mereka itu. Kalau ikut pada cerita bahasa Arab memang macam tu. Jatuh ke atas kita akan hukum. Hukum tu gedebong jatuh mai. Tu yang terjemah jadi macam tu. Kita hendak ya, jatuh hukum. Tak, kalau ikut dalam bahasa Arab, kutiba alai, jatuh Allah atas hukum itu ke atas mereka. Tu baca kitab dulu dia jadi macam tu, baru kita faham betul. Menjadikan dahaga air, 8 ayat habis pasal panas. Maka mereka itu hendak berbuka puasa dengan minum air supaya hilang penat dan dahaga. Maka Nabi SAW tidak berbuka puasa. Maka itulah sebabnya berkata orang pada Nabi SAW bahawasanya orang-orang tentera-tentera tuan hamba menanti mereka itu pada apa-apa yang tuan hamba perbuat. Dah Nabi tak buka, takkan mereka nak buka? Duk tunggulah fatwa dah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal berjalan. Pasal apa tuan-tuan? Pasal panas. Pasal apa? Pasal penat. Naik kapal terbang daripada Langkawi 45 minit, tuan-tuan nak buka di KLIA. Apa cerita? Musafir. Faham tak lagi cerita ni? Tu kata jangan baca hadis lagi, baca cerita sebab keluar hadis. Kalau baca cerita tu yang dia mau kalau 2 marhalah dia kira buka, mau 2 malah dia kira buka. Jauh lah, tapi dengan kenderaan yang begitu cepat, penat pun tak ada, apa pun tak ada, duduk like aircon. Why? Oi, senang macam tu. Mai baca hadis berhukum, mai baca hadis berhukum. Cerita tahu tak cerita dah. 13 Mei tahu tak cerita 13 Mei? Tak tahu hang tak sedut cerita berhukum ke orang. Hang tak tahu apa berlaku zaman kapiu. Kapiu. Mak saya pernah ada cerita kapiu pasal Suruhanjaya Rap yang mula buat bagi IC. Mak saya tak ada IC. Tak ada surat beranak sebab dia lahir di Tungkal, Indonesia. Mai sini dengan tok wan saya. Mai duduk orang bajak Indonesia, mai duduk sini, tiba-tiba serang, Jepun serang. Kan? Tak ada surat beranak. Main tembak ikut dan ya, lahir bila? Masa kapiu. Tu cerita kapiu, saya dengar kapiu bila? Rupanya PKP lebih kurang. Macam kapiu lah juga. Masa darurat tak boleh keluar dari mana. Sebab apa? Komunis. Muslimin yang dirahmati Allah. Masa itulah mula dapat IC dulu lain lah. Lepas tu dia naik hat mai biru cop jari 2. Tu zaman saya dan
Batu hak mai buh kala tu zaman anak-anak lah kita. Hak la macam mana tu lah. Lebih kurang lah kan. Boleh touch enggo pun boleh. Apa nak kata Muslimin dirahmati Allah. Terus okey, ni kata dalil cerita dah tahu dah. Layak tak layak kita tu. Tengok Nabi sendiri tak berbuka pun. Depa duk tunggulah pada Nabi nak kata. Mana dia? Sekiranya berbuka puasa nescaya berbukalah mereka itu. Kalau Nabi buka, depa buka. Sebab apa? Sebab letak hukum syariat ni ada pada Nabi. Jangan duk pandai-pandai. Dia buat cerdik lebih pada orang. Tu Rasul, utusan. Aku utusan Allah. Ikut. Hari ni pasal tak nampak, lepas tu tak beriman sama, lawan Nabi macam-macam. Dan jikalau jatuh musyaqqah, apa dia musyaqqah? Keberatan, kesusahan. Musyaqqah besar ke atas mereka itu sekalipun, Nabi tak buka pun. Macam mana ni? Oh, sudah. Tak apalah, kita tahan. Bila didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan perkataan orang-orang yang demikian itu, berserulah ia. Kata Jabir, barulah Nabi dengar. Ni yang kata kena pilah mengadu, pilah abang. Jangan duduk buat pendam seorang-seorang lah gila macam tu. Pilah abang, pilah cerita. Ada tempat yang boleh cerita. Kita tak tahu hukum, pilah tanya ustaz. Nama pun tanyalah ustaz TV Milan. Kan, tanyalah, jangan duduk-duduk pandai buat sendiri. Kata Jabir kata apa? Sambung daripada hadis tadi. Fada'a biqadahi. Biqadahi ni bukan kedah nah. Kalau tengok dalam hadis ni biqadahi, bukan sampai ke kedah. Kalau ikut tu dalam bahasa Arab sampai ia ke kedah, biqadahi. Fada'a, mana dia? Biqadahi min ma'in ba'dal asri. Sebenarnya qadah ni dalam bahasa Arab tau. Kita tengok apa dia maksud dia. Ba'dal asri fasyariba wan nasu yanzuruna. Maka meminta ia kepada orang-orangnya, tentera-tenteranya. Alhamdulillah. Satu bekas air. Apa dia? Biqadahi, bekas yak. Supaya berbuka puasa dan minum di hadapan mereka itu. Mai bekas yak. Dah, saya tak minta lah. Ni perbuatan Nabi nak tunjuk bekas yak. Bila Nabi minta bekas ayak tadi, dekat hak yang ada bawa bekas ayak. Bekas ayak apa dia? Nama apa dia? Gariba. Yang dibuat daripada kulit kambing, yang diikat-ikat loceh bang, loceh keluar bang isi, tinggal kulit saja, ikat, buh kepala, buh ayak. Tu duk tanggung. Ayak duk dalam tu lah. Dalam kulit kibas tadi, kulit kambing tadi. Tu lah, buat mai bekas ayak. Nabi kata, mai bekas ayak. Dan minum di hadapan mereka itu. Nabi terus minum. Tu kata, duduk dengan Nabi ni nampak dia buat apa-apa semua, nak tahu fatwa senang. Dia buat apa? Boleh buka. Bila tu? Kemudian daripada asar berlaku cerita tu. Okey. Orang-orang pun membawa bekas berisi air, lalu minum Nabi SAW di hadapan mereka itu, dan orang-orang semua memandang ia minum dan berbuka. Nak bagi yakin, tengok Nabi buat. Nak bagi yakin, tengok tu imam angkat tangan. Ni dak, tu imam tak ada angkat dah. Amboi. Tu imam tak ada nak rokok hampir dah. Amboi. Awak hang jadi tu imam ke? Kan? Tengok ayah buka, Allah malakasum tu bulak tu lapang melahang. Ayah tu, oi ayah tak masuk ke ayah? Ayah yakin. Ni pun asap buka. Dah, kita yakin ni, kita mesti ikut siapa kepala. Tu sebab Nabi SAW sarankan pada kita, nak berjalan mesti kena lantik ketua sunnah. Siapa yang boleh kita yakin dengan dia? Cari hal elok lah kan. Kok yang kut dua marhalah, kita tanya dia, kita nak buat takdim ke nak buat takhir?
takhir apa, takdim lah, menentang apa, tak ada. Hang pilih buat apa dia? Tak tahu takdim takhir tu dia. Tak tahu, tak usah dia jadi kepala lah tu. Takdim takhir ni maksud dia sembahyang tu kita nak jamak ke lah ke nak tarik mai awal. Kena cari kepala seorang. Dialah yang meletakkan tu pahala tu. Dialah yang meletakkan apa perlu kita buat. Cari-cari masjid tu tonton terlepas. Dah lah nak pergi Shah Alam, bukan boleh terlajak. Mau terlajak nak U-turn patah balik jenuh. Kita mayang. Kepala kata apa ikut sunnah. Pergi mana pun kena lantik kot kepala. Naik motor pandai ke ikut kepala. Mau naik kereta mau ada kepala. Mau buat pandai tu yang payah. Ikut pak kata kita berhenti. Mak kata tak mau. Mak pula nak jadi kepala. Tu yang berkelahi lah kereta. Kiam kata. Kena lantik juga. Kena sam'u wa ta'ah. Guru saya sendiri, Syekh Nuruddin Al-Banjari, mai Langkawi. Saya kata, Abi nak buat macam mana? Ana sam'u wa ta'ah. Dia kata, ana ikut dia. Dia lantik dia. Apa kata dia? Abi bolehkah macam ni? Anta buat. Kita kena susu. Dia ikut dia. Sebab apa? Sebab dia tak tahu. Ibarat dia pergi satu tempat ni, tahu ulama besar ni. Kalau kita macam saya nak pergi rumah kenduri, ustaz macam mana naik saya punya pasal saya nak pergi mana tu tahu kita lah. Mau nak buat pandai ni dah tiba-tiba tu rumah kata ustaz basuh tangan lu ustaz. Kena ikut lah. Dia tahu tempat tu buat macam mana. Tiba-tiba naik-naik dia pakai kasut nak rumah orang. Sebab kita adat kita kadang-kadang tak sama. Maka fiqh waqa'nya kita kena faham setempat. Kita yang tak faham tempat, hang tinggi mana pun hang jadi ulama, ikut tempat tu. Tu orang baru faham fiqh betul. Ni dak mai tempat kita tikai punut geram aku. Muslimin dirahmati Allah. Dia tikai menyengit. Nak dia ni tempat hang ke tempat aku? Aduh, ni orang tak faham ni tuan. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, bila lepas asar. Kristiano lepas asar. Kalau kita kata kat nak lepas asar, tunggu sikit ke? Asar lepas tu maghrib ke? Dah dah, Nabi minum terus. Orang-orang pun membawa bekah. Semuanya memandang Nabi berbuka. Demikianlah adat sahabat-sahabat. Itulah cara hidup sahabat. Mereka takkan buat selagi mana mereka tak nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud Rasul? Utusan. Lagi utusan Allah tak buat, mereka takkan buat. Ni kata sama Allah Ta'ala. Kita tak ada dah. Tapi orang yang masih nak ikut Rasulullah, inilah yang dirindui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya sahabat, siapa yang kau sangat rindui? Adakah kami? Tak, hampa ada dengan aku. Nabi kata kat sahabat, siapa yang paling dirindui, yang paling disayangi? Ahbab. Orang yang tak pernah bersama dengan aku, yang tak pernah nampak aku, tapi dia beriman dengan aku. Siapa? Kita. Tak pernah tengok. Hanya dapat melalui guru-guru, melalui kitab-kitab baca. Ikut Rasulullah. Menangis Rasulullah kerana kita. Sayang sungguh Rasulullah kerana kita. Sahabat dia nampak, ikut tengok. Ni hak kita. Minum, ikut hadis. Bismillah. Alhamdulillah. Tu cara sunnah Nabi SAW. Tak ada sebab kan. Habis sikit ya. Demikianlah adat Nabi, sahabat Nabi SAW. Tiada satu perkara mereka itu perbuat melainkan lebih dahulu dapat kebenaran dengan sabda Nabi SAW, atau dengan menurut apa perbuatannya. Apa Nabi buat, mereka akan turut. Apa yang Nabi kata, mereka akan ikut. Apakala dilihat orang-orang akan Nabi SAW telah minum dan berbuka puasa, orang-orang pun menurutlah berbuka puasa. Perlukah di sini berdoa? Tak, batalkan tak perlu. Kalau di sini nak sebut, itulah kata Jabir, fa aftara ba'duhum wa sama ba'duhum. Okey, adakah diterima pahala puasa itu? Tidak, sebab syarat puasa dia mesti terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Tu kena faham. Tu duk ajak anak puasa sekerat hari pun tak apa, dapat sekerat. Siapa kata, orang tak tahu.
Yang dia dapat hanyalah latihan, melatih anak supaya jadi baik, yang tu pahala. Tapi kalau dapat kata pahala separuh tu tak ada lah tuan-tuan. Anak buka pukul 12, tak apalah, esok pukul 1, hari ketiga pukul 2, hari keempat asar, hari kelima tengah-tengah 15 boleh dah puasa sehari. Tapi adakah pahala? Tak. Yang dikira dapat sahnya puasa adalah bermula daripada terbit fajar shadiq hingga terbenamnya matahari, baru dapat pahala. Okey. Wa sama ba'duhum, maka berbukalah puasa setengah mereka itu daripada orang yang kena penat dan musyaqqah. Orang yang kena penat dan musyaqqah. Dan puasa setengah mereka itu, yakni orang yang kuat dan gagah. Tapi hari ni Nabi nak kata apa? Dan tiada apa sesuatu kesusahan atasnya puasa, berbukalah akan puasa. Kata ulama, boleh jadi daripada orang-orang yang puasa itu berkata, kita orang puasa menyempurnakan puasa ini hingga maghrib, kerana tiada apa satu musyaqqah atas kita, maka puasalah kita. Dan tiada kita berbuka puasa kerana rugi masa kita yang sedikit lagi. Demikianlah dilihat oleh orang-orang yang berbuka puasa itu akan setengah taulannya. Dia kata ba'duhum, sebahagian saja buka, lain tak buka. Tapi Nabi buka. Nabi hak termasuk orang yang hak boleh. Faham lagi? Okey, tengok lagi. Hadis ni tak habis lagi ni. Itulah makna perkataan Jabir. Setengah taulan saja buka, setengah ni tak buka. Fabalagha fabalaghahu anna nasan samu faqala ulaikal usah tamarbutah. Maka sampai kabar tiada berbuka puasa setengah daripada tentera itu kepadanya. Tiba-tiba Nabi dengar ada setengah yang tak buka. Maka bersabdalah ia, mereka itulah orang-orang yang derhaka jikalau mereka memperecek-recekkan perintah Allah Ta'ala. Hampa boleh buat? Ni yang ada hak kata, tu yang ambil hukum kata, alah walaupun dekat. Tak. Nabi kata musafir buka. Pasal aku buka. Tu yang ambil hukum tu. Walaupun dekat saja dia musafir, dia kira buka. Ni faham dulu hak ni. Ataupun mereka itu buat bantah. Sebab apa? Mereka rasa mereka boleh buat, orang lain buat buka, mereka tak mau buka. Nabi kata, hang derhaka pada aku sebab aku buka. Kena tengok balik. Nabi buka kerana Nabi ra'i hak yang tak larat. Cerita dalam lah ni. Dan tak mahu menurut perintah Allah. Sebab Rasulullah buat, ati Allah wa ati Rasul. Hang taat Rasulullah, bermaksud hang taat Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang derhaka. Siapa tak mau buka? Saya kata saya tak buka lah kot. Faham tak lagi? Antara nak buka tak buka, ni cerita lain lagi ni. Kerana orang yang melampaui batasan, utusan perintah Allah itu membawa kepada murkanya Allah. Bermula Nabi kita SAW yang belas kasihan dengan segala orang-orang mukmin, mengkehendaki ia akan jangan datang bencana ke atas mereka itu, atau supaya jangan lemah atau binasa kekuasaan mereka itu. Maka dikurniai oleh Allah Ta'ala Tuhannya akan satu hukum yang ringan, sebagaimana firman-Nya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maksudnya, maka siapa-siapa daripada kamu itu sakit atau apa dah ni atas menyempurnakan musafirnya, cintanya atas menyempurnakan musafirnya, maka berbukalah ia. Kemudian wajib atasnya mempuasakan sebilangan hari yang berbuka ia daripada beberapa hari yang lain. Okey, ini cerita dia. Dan katanya lagi, bermula hadis Jabir ini hadis hasan lagi sahih, dan sungguhnya dari riwayat daripada Nabi, laisa minal barri siyami fi safari. Artinya tiada daripada orang yang taat puasa di dalam musafir jika ada puasanya itu mudaratkan dirinya. Banyak benar kena faham. Ya. Kita nak ikut Rasulullah yang berbuka juga kan, kita nak juga berpuasa. Ini ada perbincangan lain yang perlu kita tengok balik. Yang pertama, jarak. Yang kedua, musafir kerana apa?
Itu perbincangan dia, musafir kerana apa. Tapi kalau kerana benda maksiat, tak boleh berbuka. Tapi kalau mudarat, berbuka. Tapi kalau saya nak buka, boleh. Tapi fikirkan, ada tak nak boleh qada balik? Yang kata min ayyamin ukhar, rasa berat nak qada, tak payah buka, tak apa. Ni ada perbincangan lagi, dalam bab ni ada khilaf. Okey, takat tu saja tuan-tuan. Dia kata ruqsah fi saum. Ni nanti bab 77 ruqsah. Apa dia ruqsah? Kelonggaran balik boleh buka. Tapi tadi Nabi larang. Nabi kata siapa yang ni dah kau. Pasal apa ada ruqsah balik? Pasal ada hadis lain pula mai. Tu kena ada macam tu. Nabi larang minum berdiri. Nabi kata siapa yang minum berdiri, jolok sampai keluar balik muntah yang minum berdiri. Maksud dia apa dah? Haram tak? Haram minum berdiri. Tiba-tiba lepas Nabi ambil wuduk satu ketika, habis ayak zam-zam yang belen tadi, Nabi minum sambil berdiri pula dah. Tu kata jangan baca satu hadis, ngaji hadis bagi clear. Dekat tu saya tuan-tuan, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala, segala keburukan tu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'atar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.